Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Panel Hakim, saudara dan saudari. Aktivis alam sekitar Muhammad Fazli dalam bukunya Manusia dan Alam menegaskan Tuhan mencipta alam ini seimbang untuk kemakmuran bersama. Bumi sebagai tempat tinggal kita, gunung ganang pemasak bumi, tumbuh-tumbuhan sumber makanan dan ubatan. Demikian juga dengan haiwan dan hidupan di lautan, air dengan keanehannya, angin dengan keajaibannya, dan langit penuh dengan rahsia. Justru dalam kita memperjuangkan agenda bumi hijau, ada suara yang mendesak. Bumi mesti menerima seadanya kesan industri yang pesat berkembang. Di sinilah isu timbul. Bumi menuntut hak untuk dijaga dan manusia menuntut hak untuk bebas meneroka. Maka dengarkan dan hayati pidato Kelestarian Alam Tanggungjawab Bersama. Kelestarian alam, ujar Komiyama dan Takeuchi dalam Sustainability Science Building a New Discipline, menceritakan kepada kita perihal cita-cita dan tanggungjawab saat kita mengangankan kemajuan. Kita gantikan rimbun pokok dengan blok bangunan. Lantas lestari diuji, sama ada kita sembrono menebas rimba atau kita ambil cakna tindakan menumbuhkan semula belantara. Kelestarian alam tanggungjawab bersama mengajak kita bermuhasabah sejauh mana kita cakna terhadap kebajikan alam tatkala kita rancak membudayakan kemajuan. Saudara dan saudari, pertama, alam memberi, kita merasa. Wendell Berry berpesan kepada kita, alam ini bukan warisan keturunan kepada kita, sebaliknya pinjaman buat anak-anak kita. Lebih 50 tahun yang lalu, kita seringkali diingatkan untuk melestarikan alam. Namun lihat apa yang kita ada sekarang. W.J. Solas dalam wacana mindanya The Age of the Earth, bumi telah 4.54 bilion tahun berbakti buat seluruh makhluk dan seramai 108 bilion manusia telah menuai hasil darinya. Alam tidak pernah meminta dibayar setiap hala nafas kita menyedut udara. Alam tidak pernah menuntut ufti dari setiap teguk jernih air sungai yang mengalir. Alam tidak pernah mencukai setiap nadi rimba yang diteroka di segenap banjaran maupun tanah rata. Tetapi denyut nadi alamlah yang menjadikan umat manusia terus melata di bumi Tuhan demi merebut peluang menyelongkar makna sebuah kehidupan. Kerana itu, kata-kata Evo Morales, Presiden Bolivia, seharusnya mengusik jiwa kita. Kata beliau, lambat laun kita harus sedar bahawa bumi juga punya hak untuk hidup tanpa pencemaran. Ketahuilah bumi boleh hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak boleh hidup tanpa bumi. Sedarlah hak bumi ke atas kita adalah untuk kita jaga dan pelihara. Kerana sesungguhnya alam memberi, kita merasa. Saudara dan saudari, kedua, terhentuk baru tengadah. Budi dan bakti bumi pada kita tidak pernah dilihat dengan mata hati manusia. Bagi manusia, alam adalah hamba yang diperkuda dan ditindas tanpa belas, abdi yang dikerah tanpa diupah. Maka manusia mula buta dan lupa hakikat makna sebenar diangkat martabat menjadi seorang khalifah. Sehingga kan raung tangis rajuk alam dibiar tidak bersahut. Kita sebenarnya telah dididik untuk menyantuni alam dengan penuh rasa hormat dan hikmah. Maka tidak seharusnya rimba belantara terus ditebas sehingga botak gondol semuanya. Aliran kali disekat di habuk-habuk kayu dan sisa buangan industri. Ruang wati diseleputi bendasing dan gas-gas beracun yang hanya akan memamah dan meratah lapisan ozon. Kita bermula dengan terlalu culas, galak mengecap kenikmat. Namun bila gairah jadi musibah, kita berpeluk tubuh kerana kata kita, bukan kami yang bersalah. Mujurlah kita sedar
Alam ini dikongsi, bukan setakat berbincang, malah titik persetujuan kita sebenarnya adalah rahmat buat cita-cita membina hubungan yang lebih akrab dengan alam. Hadirin, alam ini perlu dilindungi demi keselamatan, kemaslahatan sekalian penghuni dunia pada hari ini dan hari muka. Mohandas Karamchand Gandhi pernah berkata, alam ini bukanlah khazanah yang diwarisi dari nenek moyang, sebaliknya pinjaman generasi hari akan datang. Saudara dan saudari, ketiga, sepakat melestarikan alam. Dalam kancah perdebatan siapa berhak ke atas hak, wajar kita selak kembali tulisan Dr. Taha Jabir Alwani berjudul Adab Berbeza Pandangan. Kata beliau, dalam perselisihan yang dibesar-besarkan bukan perbezaan tetapi persamaan yang menguntungkan. Dengan mengambil pendirian ini dan ditambah dengan konsep rahmatan lil alamin, sebagai belia, kita terpanggil untuk mengusulkan satu solusi terbaik buat dua pihak yang bertelagah ini. Solusinya ialah dengan memperkenalkan hak bersama, alam dan manusia. Maksudnya begini, alam dan manusia kalau mahu mencipta kecanggihan, pastikan teknologinya hijau dan mesra alam. Manusia kalau mahu berindustri, pastikan sisanya dirawat sebaik mungkin. Manusia dalam menjalani kehidupan seharian, kurang-kurangkan membuang sisa pepejal. Kerana pilihan di tangan kita. Usah ditanya apa yang mampu diubah, kerana sekecil-kecil sumbangan kita mampu memastikan daun di pohon kekal hijau, hujan masih jernih, lautan terus berombak, dan serindit terus berkicau merdu. Saudara dan saudari, akhir kalam. Sekian lama bumi ini berbakti kepada kita. Hari ini, kita perlu memulakan pencarian yang bermakna dalam menentukan hala tuju bersama. Renungkanlah pesanan peribahasa India. Hanya apabila pokok terakhir ditebang, hanya apabila sungai terakhir dicemari racun, dan ikan terakhir ditangkap, barulah kita sedar yang wang tidak boleh dimakan. Itulah petanda teragung kelestarian alam, tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunyi drill pula.